Alhamdulillah kembali lagi dalam Assalamualaikum segmen My Care COVID-19. Jadi kalau tadi kita dah bersama dengan Amy Sofia, kita dah tengok bagaimana Amy Sofia mendekatkan anaknya dengan Al-Quran daripada kecil lagi. Sekarang ni kita lihat pula seorang anak muda yang memang dari kecil mendapat didikan agama daripada ibu dan ayah dia, mendekatkan diri dengan Al-Quran. Alhamdulillah, beliau dah besar ni menjadi seorang doktor. Jadi bersama dengan saya di talian Skype sekarang iaitu Dr. Hufaz ataupun namanya Dr. Syazwan Basil. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat? Khabar? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Jadi saya dimaklumkan doktor sekarang ni juga bertugas sebagai imam masjid Raja Haji Fisabilillah Cyberjaya ya? Ya. Allahu Akbar. Beruntung orang Cyberjaya ya. Allah. Jadi doktor, nak tanya dengan doktor sekarang ni, mungkin doktor boleh kongsikan kepada penonton Assalamualaikum, sekarang ni dah bila doktor mula menghafal Al-Quran? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? InsyaAllah moga berada dalam keadaan yang sihat. Jadi Alhamdulillah, saya bermula menghafal Al-Quran sebenarnya daripada tingkatan 1, bersekolah di Mahat Tafiz Sains Bustanul Arifin di Kelantan. Tetapi mula mendapat pendidikan awal Quran daripada kecil lah. Mak dan ayah saya mengajar Quran dan umur 5 tahun dan 6 tahun tu Alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala berikan kemudahan untuk baca Quran lah. Kan? Maksudnya didikan tu daripada kecil. Tapi masuk sekolah rendah, saya bersekolah di sekolah kebangsaan biasa. Okay, cuma tak adalah secara khusus berada dalam sistem hafal Quran. Saya mula start hafal pada sekolah menengah, tingkatan 1 baru start hafal. Jadi didikan Al-Quran tu bermula daripada kecil lah. Jadi mungkin daripada kecil. Doktor boleh kongsikan juga dengan penonton Assalamualaikum, bagaimana Al-Quran tu boleh membimbing doktor sehingga menjadi doktor yang sekarang ni. Bukan sahaja doktor, malah menjadi imam di Cyberjaya. Okey, bagi saya Al-Quran ini adalah satu kitab mukjizat yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada manusia kan. So Quran ni bukanlah satu kitab yang eksklusif kepada golongan yang tertentu sahaja. Mungkin orang boleh kata Quran ini hanya untuk ustaz je yang kena hafal kan. Ustaz-ustaz dia yang kena faham, ustaz-ustaz dia yang kena amal. Sebenarnya salah lah. Sebab Quran itu Allah turunkan kepada semua manusia kan. Jadi bila kita ada Al-Quran, maka yang saya rasalah sepanjang pengalaman saya, Al-Quran itu dia bawa kita, maksudnya dia membawa kita ke jalan yang benar. Maksudnya segala perkara-perkara dalam kehidupan kita dia membantulah. Maksudnya dari segi kita punya keputusan pemilihan dalam jalan kehidupan kita nak setiap gerak-gerak geri kita semua terpandu sebab apa? Kita ada Al-Quran untuk pandu. Sebagai contoh, sebab apa saya buat dalam bidang perubatan? Sebab saya rasa Al-Quran sangat dekat dan ada bercerita berkenaan dengan manusia sendiri. Saya tertarik macam mana saya nak kaji lebih mendalam berkaitan dengan manusia. So saya cebur dalam bidang perubatan lah. So saya nampak Quran itu sangat nilai tinggi mukjizatnya, dia mampu pandu manusia kepada jalan yang benar lah. Itu. Saya sangat suka kata-kata doktor tadi. Al-Quran itu bukan untuk golongan para ustaz saja. Ini dah terbuktikan. Sebab kita tengok sekarang ni ramai para hufaz, bila dah besar, kerjaya dia bukan setakat ustaz saja, malah mereka bekerja di bidang profesional yang lain. Macam doktor, menjadi seorang doktor perubatan, ada yang menjadi lawyer, ada yang menjadi pengacara, pelbagai lagi lah kan, untuk mendekatkan masyarakat dengan Al-Quran, insyaAllah. Jadi doktor mungkin boleh kongsikan sedikit tips yang doktor amalkan, terutamanya kepada mereka yang susah nak menghafal Al-Quran ataupun susah untuk ada ingatan yang kuat. Dipersilakan. Okey, beberapa tips ya. Sebenarnya tips ni masing-masing ada kaedah masing-masing kan. Dan saya, apa yang saya boleh kongsikan adalah kaedah yang saya amalkan. So yang pertama apa yang boleh saya kongsikan, sebelum kita nak start hafal apa-apa, pastikan niat kita tu betul. Kita nak hafal Quran tu sebab apa? Adakah sebab kita nak dipandang tinggi oleh masyarakat ataupun sebab kita betul-betul nak mendalami mukjizat Allah ni? So itu yang pertama, niat kena clear lah.
Okey, dan yang kedua, kita kena kalau boleh berguru kan. Kalau macam dekat rumah, kalau kita ada mak ayah kita yang boleh cek bacaan, kakak kita, abang kita boleh cek bacaan, kalau boleh kita ada pairing lah. Kalau hafal seorang biasanya ke laut lah. Biasanya kena ada dua, kena ada at least pairing, okey, untuk kita berinteraksi. Dan yang ketiga, kalau boleh kita gunakan satu mushaf sahaja, satu Quran, satu jenis. Maksudnya Quran itulah yang kita hafal, Quran itulah yang kita tadabbur. Okay. Seterusnya, macam mana kita nak hafal? Okay, tips dia adalah saya ambil satu muka surat. Okay. Satu muka surat itu ada dalam 15 baris. Okay, saya potong pada dua bahagian. Yang pertama 7, yang bawah baris yang ke bawah tu 8, potong. Kemudian baru saya start hafal. Saya bahagikan kepada dua bahagian. Okey. Yang paling penting adalah sebelum start hafal, pastikan bacaan lancar terlebih dahulu. Jangan bacaan kita tak lancar, ada yang salah, lepas tu kita terus start hafal. Kalau boleh elakkan. Sebab sangat sukar kita nak betulkan bacaan selepas kita salah hafal. Sebab tu kena lancarkan dulu. Okey. Dan yang paling penting adalah lazimkan, bila kita dah start hafal, lazimkan bacaan kita dalam solat. Macam mana kita nak ingat, kena banyakkan mengulang, banyakkan kurangkan maksiat, dan seterusnya. Yang paling penting adalah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, moga diberikan kemudahan kepada kita untuk menghafal dan mengamalkan Al-Quran. Itu secara ringkas lah. Itu dia antara tips untuk menghafal Al-Quran daripada Dr. Syazwan Basir. Jadi saya nak ucapkan jutaan terima kasih Dr. Syazwan di atas perkongsian tadi. Dan untuk makluman penonton, Assalamualaikum semua, Dr. Syazwan Basir ni juga mempunyai membuat rakaman bacaan Al-Quran di aplikasi Spotify dan juga Apple Music, dan beliau juga masa ini sedang menunggu kemasukan housemanship yang dijangka pada Jun hadapan. InsyaAllah sama-sama kita doakan semoga urusan Dr. Syazwan Basir dipermudahkan. Terima kasih doktor ya. Okay. Assalamualaikum. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.